Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran kita pada hari ini. Ya. Baik, kita lihat tugasan untuk 2 hari bulan 3. Pertama sekali berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Khatam Al-Quran, bacaan surah yang kamu baca, yang kamu dengar tadi, iaitu surah Al-Ahqaf ayat 1 hingga ayat 5. Seterusnya, kita akan pelajari juga berkaitan dengan ulum, berkaitan nota ringkas perjanjian Hudaibiyah dalam bidang sirah nubuwah. Seterusnya, untuk tugasan yang pertama, kamu perlu baca ayat 1 hingga ayat 5 dari surah Al-Ahqaf. Lihat dari segi tajwidnya, dari segi makhrajnya, dari segi wakafnya. Semuanya perlu sempurna. Wakaf kita dah pelajari, hukum tajwid pun telah kita pelajari. Jadi diharap bacaan adik-adik, bacaan anak-anak sekalian akan bertambah baik. Baik, seterusnya tugasan yang kedua, tugasan yang Ustaz nak buat adalah Ustaz minta kamu menyenaraikan hukum-hukum nun sakinah dan juga tanwin yang terdapat dalam surah ataupun ayat yang kamu baca tadi. Yang pertama sekali, mari kita lihat. Ustaz akan bagi contoh kat sini. Ini adalah surah Al-Ahqaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Hamim. Tujuan tugasan ini adalah untuk menyenaraikan hukum nun sakinah dan tanwin. Baik. Jika lihat di paparan, kita lihat yang pertama sekali. Kalimah tanzilun. Tanzilul kitab. Kalimah yang Ustaz bulatkan itu adalah nun sakinah bertemu dengan huruf zai. Mencari apakah hukumnya. Baik. Seterusnya, kalimah wa ajalim musamma. Apakah kalimah, apakah hukum yang terdapat bagi kalimah tersebut. Seterusnya, musamma wallazi, hukum yang terdapat di situ, tanwin bertemu dengan huruf waw. Seterusnya, kalimah nun bertemu zai, ataupun kalimah yang berbunyi unziru, nun sakinah bertemu zai. Kemudian ini sambungannya, nun bertemu dengan dal, min dunillah. Apakah hukum yang terdapat pada kalimat tersebut.
Seterusnya, syirkun fis samawat, syirkun fi. Apakah kalimah yang ada? Apakah kalimah ataupun apakah hukum bagi kalimah tersebut? Seterusnya, bi kitabim min. Seterusnya, min qabl. Banyaknya, walaupun satu hingga ayat 5 saja, tapi banyak hukum yang terdapat dalam ayat tersebut. Seterusnya, asaratim min. Seterusnya, min ilmin. Seterusnya, ilmin in. Tanwin bertemu dengan huruf alif atau huruf hamzah. Apakah hukum yang terdapat bagi kalimat tersebut? Seterusnya, nun sakinah bertemu dengan huruf kaf. In kuntum. Seterusnya, man adal. Apakah hukum yang terdapat di situ? Seterusnya, mimman yad'u. Seterusnya, min duni. Seterusnya, man la. Min dunillahi man la. Dan yang terakhir sekali, wahum an du'aihim. Apakah kalimat ini? Baik, tugasan ni akan ada diberikan contoh dalam grup WhatsApp ataupun GC, dan kamu boleh lihat bagaimana cara untuk melaksanakan tugasan ini. Ustaz dah senaraikan, Ustaz dah bagi contoh, ya. Ustaz dah bagi contoh berkaitan dengan kalimah-kalimah yang ada hukum ni. Kemudian kamu senaraikan dan nyatakan hukum apa yang terdapat bagi kalimah-kalimah yang Ustaz bulatkan. Seterusnya, kita lihat pula berkaitan dengan tugasan yang ketiga, latar belakang perjanjian Hudaibiyah. Latar belakang perjanjian Hudaibiyah ni kamu boleh baca di dalam, boleh rujuk dalam buku teks muka surat 135 kalau tak silap Ustaz. 135. 135, 136. 135, 136. Kamu boleh rujuk untuk mengetahui dengan lebih detail, dengan lebih jelas lagi. Kerana dekat paparan ni hanya Ustaz buat ringkasan, nota ringkas. Jika kamu nak baca lebih detail, boleh rujuk pada muka surat 135. Baik, kita lihat pada slide. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, bagaimana bermulanya perjanjian Hudaibiyah ini berlaku apabila Nabi Muhammad SAW bermimpi. Bermimpi tentang apa? Kamu cari dalam buku teks. Seterusnya, tarikh berlakunya perjanjian. Kemudian kita lihat tiba di Zulhulaifah adalah satu tempat. Nanti kalau kamu baca dalam buku teks itu ada satu tempat nama Zulhulaifah. Nabi dapat berita kaum Quraisy bersedia untuk berperang. Apabila kaum Quraisy tahu Nabi nak masuk ke Mekah. Tujuan Nabi masuk ke Mekah adalah untuk apa? Kamu cari dalam buku teks. Seterusnya,
Nabi berhenti di Saniyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaybiyah. Okay. Kemudian kaum Quraisy menghantar utusan untuk berbincang dengan Nabi. Seterusnya, Nabi menyatakan tujuan baginda dan rombongan ke Mekah. Kemudian, Nabi memerintahkan untuk bertahlul dan menyembelih binatang bercukur rambut. Ini maksud tahlul. Seterusnya, apa yang berlaku setelah Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk bertahlul? Utsman bin Affan diutus oleh Nabi untuk berunding. Kaum Quraisy tak bagi umat Islam masuk. Tapi Nabi telah menghantar Utsman bin Affan untuk berunding, tetapi telah ditahan oleh kaum musyrikin. Dan ada juga kabar angin yang mengatakan Utsman bin Affan telah dibunuh. Kemudian Nabi dan kaum muslimin berbai'ah. Apa maksud bai'ah boleh rujuk dalam buku teks. Maksud bai'ah tu secara ringkasnya saya bagi tahu, mereka mengumpulkan kaum-kaum muslimin untuk menyatakan hak mereka untuk mengukuhkan lagi perpaduan di antara kaum muslimin, supaya pihak-pihak ataupun kaum musyrikin Quraisy ini gentar apabila melihat kaum muslimin itu kuat. Seterusnya, apabila tersebar Bai'atul Ridwan, kaum musyrikin menghantar utusan untuk berdamai. Kaum muslimin hantar utusan untuk berdamai dengan kaum musyrikin menghantar utusan untuk berdamai dengan kaum muslimin. Seterusnya, Suhaib bin Amru, ini adalah utusan yang dihantar untuk berunding dengan Nabi Muhammad SAW. Dan perjanjian ini dinamakan Perjanjian Hudaybiyah kerana ianya berlaku di salah satu tempat yang bernama Hudaybiyah. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kamu perlu baca cerita ni. Ini adalah satu contoh nota ringkas untuk mengetahui latar belakang perjanjian itu saja, belum masuk kepada isi-isi perjanjian. Ini secara ringkasnya apa yang berlaku sehingga terjadinya Perjanjian Hudaybiyah. Baik. Jangan lupa kamu perlu rujuk, kamu perlu baca muka surat 135-136 untuk kamu mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Baik. Selamat menyelesaikan tugasan dan selamat beramal.